Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada hari ini pada 10 Muharram, pada hari Ashura, hari yang mana kita disunnahkan berpuasa. Dan pada hari ini juga tercatat satu sejarah di mana terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mu'tadil. Kita tidak melampau dalam memuliakan Ahlul Bait dan kita tidak membenci mereka. Kita memuliakan mereka sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah secara logikanya sebab mereka ahli keluarga Nabi, mesti kita muliakan mereka. Apatah lagi apabila datang dalil-dalil yang khusus berkaitan kemuliaan Ahlul Bait. Dalam masa yang sama juga kita tidak hulu atau melampau dalam memuliakan mereka sampai mengangkat mereka melebihi daripada yang sepatutnya. Begitu juga kita tidaklah menjadikan mereka itu sebagai maksum ataupun menjadikan kedudukan mereka sebagai Ahlul Bait sebagai hujah dalam beragama. Kerana pada hari ini ada sekelompok daripada kalangan Ahlus Sunnah juga. Kita tak kata mereka Syiah, mereka Ahlus Sunnah, tetapi ada kalanya cara penghujahan mereka sangat berbeza, bukan daripada tradisi Ahlus Sunnah. Apabila kita berbincang tentang satu perkara, kita kata perkara ini salah, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan kata ni orang ni Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu kesilapan yang sangat fatal lah dalam beragama. Kedudukan seseorang sama ada dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bukan, tidaklah menjamin dia berada di jalan kebenaran ataupun kesalahan. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dimuliakan dan itu adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dimuliakan, diletakkan pada kedudukan yang selayaknya bagi mereka. Dan apabila mereka adalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama mereka adalah orang yang baik, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya kita akan lebih memuliakan mereka. Tetapi kalau mereka Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka membawa perkara-perkara yang salah, maka yang salah tetaplah yang salah. Bukan kerana kita tidak mencintai Ahlul Bait. Dia mudah tuan-tuan, kita kalau kita ada ahli keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dia buat benda salah, kita kena kata perkara tu salah. Bukan sebab kita tak muliakan ibu bapa kita, sebab perkara tu salah. Sama jugalah kalau ada keturunan Nabi SAW, dia buat satu perkara tu salah, maka kita kena kata salah. Kita bukan hina dia sebagai Ahlul Bait, kita muliakan dia sebagai Ahlul Bait. Kita menghormati dia sebagai keturunan Nabi SAW. Kenapa saya sebut pasal ni? Sebab apabila datangnya hari Ashura, akan bertebaranlah perkara-perkara yang tidak ada datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa perkara yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan hari Ashura ni hanyalah satu, puasa sahaja. Puasa sahaja. Tetapi disebarkanlah oleh sebahagian orang dan malangnya oleh orang
pendakwah-pendakwah daripada keturunan Nabi SAW juga, mereka kata mereka keturunan Nabi, dan kita kena bersangka baiklah. Kita tak ada hak untuk menafikan nasab orang. Kita jangan sebab tak setuju dengan satu kumpulan, kita petikai betul ke kau keluarga Nabi, keturunan Nabi tu. Itu tak perlu kita buat benda tu, kecuali kita ada bukti dia bukan keturunan Nabi SAW. Dia diiktiraf sebagai Ahlul Bait, kita kata dia Ahlul Bait lah. Tetapi disebarkanlah perkara yang tidak benar. Misalnya antara perkara yang disebarkan bila datang hari Ashura ialah kononnya Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Ashura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan sesiapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Best riwayat ni. Tetapi malang sekali riwayat ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah. Tidak ada dalam kitab-kitab riwayat yang mengumpulkan asar-asar atau perkataan-perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan malang sekali perkara ni masuk juga dalam kitab-kitab fiqh kita. Dalam kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i yang mutaakhirin, bukan yang awal-awal. Bukan kitab utama dalam mazhab Syafi'i seperti karangan Imam An-Nawawi, Imam Ramli dan semisalnya. Tetapi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mutaakhir disebutkanlah beberapa amalan yang digalakkan dilakukan pada hari Ashura. Disebut 10, disenaraikanlah. Dan antaranya amalan tersebut baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Perkara tu tidak ada asal daripada Nabi SAW. Jadi bila saya menulis perkara ni, saya kata tak boleh benda ni, dan riwayat ni tak ada asal dalam Ahlus Sunnah. Sebaliknya dia ada dalam kitab Syiah. Memang betul dalam kitab Syiah pun. Jadi mereka pun kata tak boleh ni, yang sebut ni Ahlul Bait, yang ni dalam mazhab Syafi'i. Kita kata kitab-kitab fiqh bukan dalil dalam agama. Kitab-kitab fiqh tu hanya menukilkan. Dan malang sekali ada sikap tak amanah sebahagian orang bila dia nukilkan daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mutakhir, yang menukilkan perkara tersebut, yang menggalakkan buat perkara-perkara yang selain daripada puasa tu, macam sapu kepala anak yatim, macam apa tu yang baca surah Al-Ikhlas tadi. Dalam kitab tersebut, lepas disebutkan semua perkara tu, ulama mazhab Syafi'i tersebut, walaupun dia galakkan buat semua tu, tapi dia sendiri sebut tidak sahih dalam isu ni perkara-perkara amal dalam hari Ashura kecuali puasa dan meluaskan belanja kepada ahli keluarga. Sebab ada riwayat yang mana digalakkan kita berbelanja untuk ahli keluarga kita. Cuma riwayat tu dhaif lah. Cuma dalam kitab fiqh tersebut dia kata tak sahih kecuali dua ni je, puasa dan kita belanja ahli keluarga kita. Yang lain-lain sama ada dhaif, mungkar, palsu dan semisalnya. Tapi malang sekali orang yang sebarkan benda ni, dia kata perkara ni ada dalam kitab fiqh Syafi'i. Tapi dia tak sebut pun apa yang ulama Syafi'iyah tu sebut lepas dia nukilkan perkara tu. Dia bagi tahu selain daripada puasa dan belanja ahli keluarga tu sama ada dhaif, mungkar, palsu dan semisalnya. Jadi itu satu sikap yang tak amanah lah pada orang yang mengajar agama. Jadi kita bila berdiri kat sini, duduk menyampaikan agama kepada manusia, kita kena ingat kita nak ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Pendakwah bukan tugasnya mengumpul pengikut. Pendakwah tugasnya ialah mengajak manusia kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang pendakwah dia akan gembira bila orang lain mendapat hidayah, walaupun bukan di tangan dia. Walaupun mungkin kita mengajar sekian lama tapi orang tak ikut, tapi tiba datang seorang pendakwah lain ajar, orang ikut, kita gembira. Sebab tujuan dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk dalam kitab kita Fiqh Al-Asma Al-Husna, muka surat 25. Muka surat 25. Pada minggu yang lalu kita telah membacakan, kita telah sampai berkaitan surah Al-Fatihah yang mana disebutkan innahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil, tidak pernah diturunkan dalam Taurat dan Injil yang semisal dengan surah Al-Fatihah. Jadi saya dah janji pada minggu lepas kita nak tengok sikit perbahasan ulama tentang
boleh ke kita kata bahawa ada surah yang lebih utama atau lebih afdal daripada surah yang lain? Contoh kita kata, zahir hadis-hadis ni menunjukkan bahawa ada surah yang lebih utama daripada surah yang lain. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawa Ibn Tin dan ulama-ulama lain berdalilkan hadis-hadis semisal ni, hadis-hadis berkaitan kelebihan surah-surah ini untuk menyatakan bahawa dibenarkan untuk menyatakan terdapat surah yang ada kelebihan berbanding surah-surah yang lain. Kenapa Ibn Hajar sebut macam ni? Kerana sebahagian ulama daripada golongan Asy'ariyah, mereka menyatakan tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap ada surah yang lebih utama kerana pada fikiran mereka, ya, bila ada yang lebih utama, maka ada yang kurang. Jadi itu seolah-olah kita menyatakan ada sifat kekurangan, naqis, kurang pada sebahagian surah. Jadi itu pendapat mereka. Jadi perkara ni dijawab oleh para ulama. Kita semua surah itu adalah kalamullah. Seluruh Al-Quran itu adalah kalamullah. Cuma apabila ada hadis atau dalil yang menyatakan kelebihan sebahagian surah, maka itu menunjukkan isi kandungan dia ataupun besarnya pahala ketika kita membacanya. Nanti kita lihat fadilat surah Al-Ikhlas dan misalnya, para ulama menyatakan kelebihan yang dimaksudkan di sini bukanlah surah ni lagi mulia daripada surah yang lain. Semuanya kalamullah, semuanya perkataan Allah. Cuma boleh jadi yang dimaksudkan ialah kalau baca surah ni pahala dia lebih banyak. Itu yang dimaksudkan. Jadi tak ada masalah untuk kita kata surah ni lebih utama dan semisalnya. Dan disebutkan juga bahawa nanti kita lihat nanti hadis-hadis berkaitan surah Al-Ikhlas, dibenarkan untuk seseorang dia ada surah favourite, surah kesukaan dia. Ada orang mungkin dia suka baca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan semisalnya. Jadi mungkin terfikir, bolehkah kita ada surah favourite? Bukankah kita semua surah dalam Al-Quran mesti menjadi favourite kita? Jadi jawapan dia boleh. Nanti kita akan lihat pada malam ni. Okey, kita lihat yang bawah ni, kita dah selesai tentang surah Al-Fatihah. Kita masuk berkaitan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Fatihah tu disebut di sini, di dalamnya terdapat penyebutan tentang nama Allah dan sifatnya yang lebih banyak dibandingkan dengan hari kiamat. Jadi disebabkan itulah keutamaan surah Al-Fatihah. Selain daripada apa yang disebutkan dalam kitab ini juga berkaitan surah Al-Fatihah, para ulama juga menyatakan surah Al-Fatihah ni antara kemuliaan dia, antara kelebihan dia, yang mana kita dapat lihat bila kita membacanya, ialah surah Al-Fatihah, susunan ayat dia, tertib ayat dia, dia seolah-olah mengajar kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab surah Al-Fatihah dimulakan dengan tahmid, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sebut nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Al-Malik. Lepas tu baru kita berdoa. Lepas tu kita menzahirkan tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baru kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi surah Al-Fatihah mengajar kita adab berdoa, dimulakan dengan memuji Allah, dimulakan dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana zikir atau doa Nabi Yunus ketika dia terperangkap dalam perut ikan. Apa doa dia? Siapa ingat? Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Yang muslimah siapa ingat doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihi salam membaca la ilaha illa anta, dia mulakan dengan tauhid. Bahkan dalam doa Nabi Yunus tu, kalau kita tengok tak ada permintaan pun. Dia hanya sebut la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni daripada kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Ibnu Taimiyah rahimahullah menghuraikan tentang maksud doa Nabi Yunus ni.
Kalau kita zahir, kita nampak tak ada permintaan. Tetapi bila Nabi Yunus AS sebut, Subhanak, maha suci engkau daripada segala kekurangan, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang melakukan kezaliman. Apabila kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita buat dosa, kita bersalah, maka kenapa kita sebut perkara itu? Maksudnya kita mengharapkan agar Allah mengampuni kita. Jadi teks doa yang ada dalam Quran dan hadis kadang-kadang kita tak nampak pun bentuk permintaan, tetapi itu cara, sebahagian cara para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Fatihah dia ajar tentang fiqh doa, cara berdoa. Dia mengajarkan kita tentang tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja yang kami sembah dan engkau sahaja kami mohon pertolongan. Ia mengajar kita tentang tawakal. Iyyaka nasta'in, engkau saja kami mohon pertolongan. Dia mengajar kita tentang sifat-sifat Allah, hari akhirat, dan menceritakan juga tentang umat terdahulu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi siapa orang yang dimurkai, siapa orang yang sesat, diterangkan dalam ayat-ayat yang lain. Okey, kita tengok yang seterusnya. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Nabi SAW bahawasanya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Okey, dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dikatakan bahawa surah Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Kat sini dia tak sebut teks hadis tersebut, jadi saya kongsikan pada malam ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa seorang sahabat Nabi, seorang lelaki, dia mendengar lelaki yang lain membaca Qul huwallahu ahad. Dia membaca surah Al-Ikhlas, yuraddiduha, dan orang tu dia mengulang-ulang bacaan tersebut. Falamma asbaha, dan ketika waktu pagi, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazakara zalika lahu, dan menceritakan apa yang berlaku. Dia beritahulah ada sahabat ni, dia duk baca surah Al-Ikhlas, dia duk ulang-ulang baca surah tersebut. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, seolah-olah sahabat yang lagi seorang ni dia macam pandang remeh, pandang kecil. Dia memandang remeh lah apa baca surah Al-Ikhlas, duk ulang-ulang baca surah Al-Ikhlas ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Quran, sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni selain daripada fadilat surah Al-Ikhlas? Jangan sesekali kita pandang remeh atau pandang rendah kepada amalan orang. Kita nampak ada satu kawan kita, dia buat benda-benda sikit je, dia buat benda wajib je. Dia Quran mungkin tak hafal sangat, dia hafal surah-surah pendek, itu je yang dia baca. Zikir-zikir dia pun zikir-zikir biasa je lah, surah 3 kul, ayat kursi, semua benda-benda yang budak-budak sekolah pun tahu. Jangan kita pandang remeh kepada amalan dia. Mungkin itu je yang dia mampu. Sebab yalah, pendidikan manusia berbeza-beza, level IQ manusia berbeza-beza. Dia nak hafal panjang-panjang, dia tak mampu. Itu yang dia mampu. Jadi Nabi SAW kata sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sama dengan menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, para ulama membawa hadis ini, memahami hadis ini pada zahirnya, maka mereka menyatakan bahawa kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan 1/3 Al-Quran? Ia kerana merujuk kepada isi kandungan surah Al-Ikhlas tadi. Kerana kalau dalam Al-Quran, secara ringkasnya keseluruhan Al-Quran dia akan berbicara tentang 3 perkara. Pertama tentang hukum hakam, kedua tentang cerita umat-umat terdahulu, yang ketiga tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran ada 3 perkara: cerita, hukum hakam, dan tauhid. Jadi surah Al-Ikhlas fokusnya ialah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Esa, Allahus Samad, dialah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat bergantung segala manusia.
segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, ia tak ada anak, dan dia juga tidak diperanakkan, tidak ada Tuhan bapa dan semisalnya. Jadi surah Al-Ikhlas adalah surah yang jelas asas tauhid umat Islam. Jadi sebab itu dikatakan dia 1/3 Quran, kerana dia fokus kepada tauhid. Kata Imam Al-Qurtubi, dalam surah Al-Ikhlas terdapat padanya 2 nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana 2 nama ini merangkumi segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Ahad, As-Samad. Jadi ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Kenapa surah ini mulia? Dalam dia ada 2 nama Allah yang asal, yang mana dia merangkumi segala sifat kesempurnaan. Kemudian ulama lain menyatakan bahawa surah ini mengandungi asas tentang i'tiqad, tentang pengetahuan yang benar berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apakah perkara yang berkaitan Allah yang mesti kita tetapkan ini sifat Allah, dan apakah perkara yang kita mesti nafikan. Jadi bila kita faham tentang isi kandungan surah Al-Ikhlas ini, maka kita akan tahu bahawa ia adalah surah yang mudah sebenarnya untuk difahami oleh semua manusia. Semua manusia. Dia adalah asas tauhid kepada umat Islam. Jadi kalau ada orang yang cuba menyelewengkan isi kandungan surah Al-Ikhlas, misalnya ada sekelompok golongan batiniyah, dia mentafsirkan, menterjemahkan surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Huwa tu dia kata siapa? Muhammad. Katakanlah Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad itu adalah Allah yang Esa. Itu kesyirikan yang sangat jelas. Kesyirikan yang sangat jelas, yang meruntuhkan agama Islam. Surah Al-Ikhlas yang menjadi asas akidah Islam diruntuhkan oleh fahaman-fahaman yang menyeleweng sebegini rupa. Sebahagian ulama pula seperti yang kita telah sebutkan menyatakan bahawa maksud 1/3 Al-Quran itu iaitu berkaitan dengan pahala membaca surah Al-Ikhlas. Maksudnya kalau kita baca surah Al-Ikhlas sama macam kita baca 1/3 Al-Quran. Dan sebahagian ulama pula menyatakan 1/3 Al-Quran ini dia adalah satu kelebihan khusus yang diberikan kepada lelaki tadi, yang kisah dia tadi tu, yang ada sahabat report dekat Nabi SAW, dia ni duk ulang baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Jadi itu kelebihan khas untuk dia. Ini pendapat ulama. Kerana kata-kata Nabi tu adalah untuk motivate dia. Jangan rasa, orang kata rasa rendah diri, orang macam ejek dia, pelekeh apa yang dia buat, dia duk ulang-ulang surah Al-Ikhlas. Jadi Nabi SAW beritahu, apa yang kau buat tu sama macam 1/3 Al-Quran. Jadi itu adalah pendapat ulama berkaitan maksud hadis surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Dan disebutkan di sini. Selain itu disebutkan pula bahawa Nabi SAW juga memberikan khabar gembira kepada orang yang membacanya seraya mengatakan, saya mencintainya kerana itu adalah sifat Allah, maka Allah mencintainya. Ada satu hadis lagi berkaitan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain berkaitan surah Al-Ikhlas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ni hadis kepada yang saya bacakan tadi, yang disebut saya mencintainya kerana itu adalah sifat Allah. Apa hadis dia? Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Nabi SAW hantar seorang lelaki mengetuai pasukan tentera. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dia mengimami solat pasukan dia, jemaah tentera dia itulah. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, dan dia akan tutup dengan membaca surah Al-Ikhlas. Maksudnya lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia baca surah lain, maka dia akan baca surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u, bila pulang, maka para sahabat report dekat Nabi SAW. Zakaru zalika lin Nabi SAW faqal. Bila mereka report dekat Nabi SAW, Nabi SAW kata, saluhu, pergi tanya dia.
Nabi SAW suruh para sahabat pergi tanya dekat yang imam tadi tu. Tanya apa? Li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanya dia kenapa dia buat macam tu. Maksudnya tanya dia kenapa dia ni lepas habis satu surah dia baca surah Al-Ikhlas. Ini menunjukkan perkara tu bukan perkara yang Nabi SAW praktis lah. Sebab kalau perkara tu biasa Nabi SAW buat, habis baca surah lain, baca surah Al-Ikhlas, mesti para sahabat tak pelik. Jadi menunjukkan Nabi SAW tak buat, dan benda tu para sahabat lain pun tak buat, tiba ada seorang imam ni buat. Fasa'aluhu. Lalu mereka pun tanya kat dia. Lalu dia kata, tu yang dia jawab sebagaimana dalam hadis ni, li'annaha sifatur rahman. Kerana surah Al-Ikhlas ini dia adalah sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku suka untuk membacanya. Jadi kawan ni tadi bila orang tanya kenapa kau buat macam ni, kenapa kau tutup setiap bacaan surah dalam solat ni dengan surah Al-Ikhlas, dia kata kerana itu adalah sifat Ar-Rahman. Macam kita sebut tadi, surah Al-Ikhlas cerita tentang sifat Allah. Jadi aku suka nak baca. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bila dapat tahu jawapan tersebut, kata Nabi SAW, akhbiruh, bagi tahu dekat dia annallaha yuhibbu. Bagi tahu dekat dia bahawa Allah mencintai dia. Dia sangat cinta kat surah Al-Ikhlas. Kerana apa? Kerana surah tu bercerita tentang sifat-sifat Allah. Maka Nabi SAW suruh bagi tahu dia bahawa Allah mencintainya. Allah mencintai dia. Tuan-tuan, kita semua nak Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Dan sahabat ni, Nabi SAW dah garanti, dah bagi jaminan Allah mencintai dia. Cuma adakah sunnah untuk kita tutup bacaan dalam solat dengan surah Al-Ikhlas? Tidak. Tak. Sebab ada hadis lain berkaitan seorang sahabat yang mengimami solat di Masjid Quba. Pun dia buat perkara yang sama, tapi lain sikit. Yang sahabat yang imam Masjid Quba ni, dia lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu baru baca surah lain. Jadi sahabat lain tak puas hati, tak suka. Dia cakap dekat imam ni. Jadi imam tu kata, sama ada kamu biarkan aku imamkan kamu, jadi aku buat apa yang aku nak, atau aku tinggalkan kamu. Cari imam lain. Sahabat cakap macam tu. Tapi sahabat-sahabat lain ni pula, dia tak nak imam lain. Sebab yang ni paling afdal di kalangan mereka. Mungkin hafazan dia paling elok dan semisalnya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Nabi ni report dekat Nabi SAW. Jadi kita boleh tengok macam mana sifat Nabi SAW. Nabi SAW tak terus jatuh hukum. Tak terus kata, kau buat benda yang aku tak ajar. Tak. Nabi SAW suruh tanya dulu, kenapa dia buat benda tu. Jadi imam Masjid Quba ni ditanya, kenapa buat macam tu? Kenapa baca surah Al-Ikhlas kat setiap rakaat sebelum baca surah lain? Laki ni jawab jawapan simple, sebab aku suka surah tu. Tu je jawapan dia. Jadi kata Nabi SAW kat dia, Allah Subhanahu Wa Taala juga suka dekat dia disebabkan dia suka surah tersebut. Jadi kenapa mereka semua suka kepada surah Al-Ikhlas? Kerana isi kandungan dia yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah cinta kepada orang yang cinta terhadap sifat-sifatnya, dan pintu ini amatlah luas. Jadi dua dalil yang kita dah sebutkan tadi, kisah dua orang sahabat yang mengimami solat yang suka surah Ikhlas, mereka dicintai oleh Allah kerana mereka mencintai sifat-sifat Allah. Jadi tuan-tuan, kita balik malam ni, kalau tak dapat banyak, kita ingat kita cuba untuk faham sifat-sifat Allah, untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Supaya Allah sayang kepada kita. Okay, kata pengarang kitab, ini semua membuktikan akan ketinggian ilmu yang mulia ini dan keagungannya, serta banyaknya pengajaran yang dapat dipetik, dan ia adalah salah satu asas keimanan serta salah satu rukun agama yang di atasnya dibangun kedudukan agama yang tinggi. Jadi kita dah sebut tadi tentang mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah tu asas agama kita.
Kemudian disebutkan di sini, bagaimana mungkin perkara syariat akan lurus dan keadaan manusia menjadi baik tanpa mereka mengenal Sang Pencipta dan Pemberi rezeki mereka, dan tanpa mereka mengenal nama-nama Allah yang mulia, yang baik, dan sifat-sifatnya yang mulia lagi sempurna, yang menunjukkan akan kesempurnaan dan kemuliaannya. Jadi pengarang menyebutkan macam mana kita nak perbaiki manusia, macam mana kita nak perbaiki diri kita, nak jalankan syariat dengan betul, dengan sempurna, dengan jalan yang lurus, kalau kita tak kenal Allah. Sebab bila kita nak buat sesuatu, kita kena ada satu perkara yang push kita, motivate kita. Apa yang membuatkan kita mendirikan solat? Apa yang membuatkan kita menjauhi dosa dalam keadaan tak ada orang tengok kita? Sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuatkan seorang manusia yang lepas dia berdosa, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia kenal Allah, dia tahu dia ada Allah yang Maha Pengampun. Apa yang membuatkan seorang manusia yang dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja, Allah dah bagi dia kuasa, kekuasaan, pemerintahan, dia ada jawatan yang tinggi, tetapi dia tak salah guna jawatan dia untuk menzalimi orang yang di bawahnya, kerana dia tahu ada Allah, Allah yang lebih berkuasa, raja kepada segala raja. Jadi dengan kita mengenal Allah, maka dia akan membuatkan kita, membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Okey, kita masuk muka surat 27. Saya takkan baca semua sebab ada sebahagian poin ni berulang-ulang. Sebab saya tak nak kita terlalu lama baca mukadimah kitab ni, nanti kita bosan nanti. Okey, kita masuk muka surat 27. Saya terus masuk pada perenggan yang pertama ni, pada ayat, inilah asas agama yang lurus, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah disepakati oleh semua para Nabi. Okey, dalam bab ini penulis cuba menyampaikan kepada kita bahawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, itu merupakan perkara yang diajar oleh semua Nabi, diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah serta ajaran mereka bersatu di atasnya, dan nasihat serta penjelasan mereka fokus kepadanya. Bahkan hal tersebut adalah salah satu bahagian yang agung daripada fokus dakwah mereka, dari yang pertama sampai yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Aku utuskan, Allah kata, kami telah utuskan kepada setiap umat para rasul. Untuk apa tujuan diutuskan para rasul? Untuk mereka mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut ni adalah perkara-perkara yang ditaati selain Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nahl ayat 36. Jadi para nabi, para rasul, walaupun syariat mereka berbeza, tetapi tauhid mereka satu. Seruan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diutus untuk berdakwah kepada tauhidullah, iaitu mengesakan Allah, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya, dan balasan bagi orang yang mengikutinya. Inilah tiga perkara utama yang disampaikan oleh para nabi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya dakwah para rasul berkisar pada tiga perkara. Kata Ibn Qayyim, dakwah para rasul ada tiga, seruan mereka ada tiga. Pertama, memperkenalkan Allah kepada manusia melalui nama, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Jadi dakwah para rasul yang pertama ialah mengenalkan manusia kepada Allah. Macam mana para rasul mengajar manusia tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan mengajar kepada manusia tentang sifat Allah, perbuatan Allah dan nama-nama Allah. Jadi itu seruan pertama para rasul. Yang kedua, menerangkan tentang jalan yang dapat menyampaikan manusia kepadanya. Para rasul selain daripada memperkenalkan, mengenalkan manusia dengan Allah, dakwah mereka juga ialah mengajar manusia bagaimana nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan berzikir, bersyukur dan beribadah kepadanya. Jadi para rasul menerangkan kepada kita cara beribadah, apa yang perlu kita buat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena
ikut perintah Allah. Macam mana nak ikut perintah Allah? Para nabi, para rasul dah mengajar kita. Yang ketiga, para rasul menerangkan balasan bagi mereka di syurga dengan nikmatnya. Yang paling mulia dan utama adalah redanya serta melihat kepada wajahnya. Maka para rasul menerangkan pula kepada manusia, kalau mereka kenal Allah dan mereka ikut perintah Allah, mereka akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sekejap untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Jadi Ibnu Qayyim menerangkan tentang 3 dakwah para rasul, dan salah satunya yang paling utama iaitu mengajar manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW telah mengajarkan secara terperinci tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, sehingga kita tidak memerlukan kepada perkara yang lain untuk kita kenal siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah nama-namanya, apakah sifat-sifatnya. Kita lihat pada muka surat 28 ayat Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Adakah tak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya inna fi dzalika, sesungguhnya pada Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu, la rahmah, rahmat, wa dzikra liqaumin yu'minun, dan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Awalam yakfihim, adakah tak cukup bagi mereka?
Kita kena tanya kat diri kita, tak cukup ke Al-Quran sebagai penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sampai kita terpaksa merujuk kepada perkara yang lain? Kita kata kita beriman kepada Alkitab, kepada Al-Quran, maka sewajarnya bila berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, rujukan utama kita ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selain daripada kita melihat kebesaran alam, bagaimana Allah menciptakan alam ini. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah, qad taraktukum alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas Islam bayda, di atas Islam yang jelas, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW telah tinggalkan kepada kita satu petunjuk yang sangat jelas, terang, sampai Nabi SAW gambarkan petunjuk yang Nabi SAW tinggalkan untuk kita, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maksudnya jelas, waktu malam pun jelas, terang benderang, tak ada keraguan pada dia. La yazighu anha ba'di illa halik, dan tidak ada sesiapa yang menyimpang daripada petunjuk Nabi SAW tersebut selepas kewafatan Nabi, kecuali dia akan binasa. Dan itu yang berlaku, kita lihat pada hari ini manusia bercakap tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan meninggalkan petunjuk Nabi SAW. Sebab tu muncul golongan makrifat dan semisalnya, pelik-pelik dia bercerita tentang Allah tu, yang sampai ada yang kata Muhammad itu Allah, ada yang kata Allah bersatu dalam tubuh makhluk, dan semisal perkara-perkara yang lain. Dan na'udzubillah min zalik, kalau kita lihat golongan kelompok batiniah ni, sebahagiannya dia bercerita tentang Allah dengan contoh-contoh yang lucah dan semisalnya. Ada yang contohlah, ada ajaran yang tak betul dekat negara kita. Saya nak bagi tahu macam mana jijiknya ajaran batiniah ni. Dia konon dia ajar manusia untuk kenal Allah, makrifat, kenal Allah. Dia kata, apa hujah mereka? Kan ada orang sebut tu nama Allah. Dia kata apa? Dia kata, ketika kita bersama dengan pasangan kita, macam mana bunyi yang keluar? Bunyi tu kan, dia kata, itu sebenarnya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, dan dia kata, itulah nama Allah yang paling mulia. Sebab dia kata itulah asas penciptaan manusia. Waktu tu bila berlaku hubungan suami isteri, maka lahirlah anak. Jadi kita asas penciptaan manusia macam tu. Macam mana manusia yang rosak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dia ikut kepala otak dia je. Sebenarnya saya rasa tu bukan kepala otak, ikut hawa nafsu dia. Ikut hawa nafsu dia. Rasional akal pun tak dapat terima perkara tersebut. Mereka bercakap tentang Allah sesuka hati mereka. Awalam yakfihim, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ni, tak cukup ke untuk mereka Al-Quran ni? Tak cukup ke? Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ala khair. Tidaklah Allah menghantar seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menerangkan tentang kebaikan, ma ya'lamuhu lahum, tentang kebaikan yang diketahui kepada manusia. Wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan wajib untuk seorang nabi, seorang rasul mencegah manusia daripada melakukan kejahatan. Jadi kalaulah Nabi SAW dah ajar banyak-banyak perkara dalam kehidupan manusia, takkan Nabi SAW tak ajar kepada kita tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi sebab itu disebutkan di sini muka surat 29. Selain itu mustahil bagi Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya cara buang hajat, makan dan minum, masuk dan keluar rumah dengan terperinci, tiba-tiba Nabi SAW tinggalkan mereka tanpa mengajarkan apa yang mesti mereka katakan dengan lisan mereka dan tentang perkara yang mesti mereka yakini dalam hati mereka tentang Rabb mereka, tentang Tuhan mereka. Mustahil perkara tersebut berlaku. Nabi SAW ajar kita makan dengan tangan kanan, nak makan dan minum baca bismillah,
nak baca doa apa bila keluar rumah, sekecil-kecil perbuatan Nabi SAW ajar kita, takkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan asas agama kita, asas tauhid kita, Nabi SAW tak ajar. Jadi itu adalah perkara yang mustahil. Bagaimana mungkin baginda SAW tidak menjelaskannya, sedangkan keperluan manusia kepadanya lebih mendesak daripada semua keperluan yang lain. Jadi Nabi SAW tidak akan tinggalkan kita tentang perkara-perkara yang sangat penting ini, melainkan baginda SAW telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Cuma yang menjadi masalah, adakah kita mempelajari untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kepada petunjuk Nabi SAW. Dan itu yang kita usahakan apabila kita baca buku ni. Kita nak kenal tentang Allah melalui nama-nama Allah. Macam mana kita tahu nama-nama Allah yang mulia ini? Melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita lihat muka surat 31. Ni saya tak baca semua ya, sebab ada yang berulang-ulang. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah, surah Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah golongan ulama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu yang takut kepada Allah ialah golongan ulama, orang yang berilmu. Tetapi ilmu tentang apa? Ramai manusia yang dia boleh belajar tentang ilmu agama sampai ke peringkat PhD. Kalau bicara tentang hukum hakam, dialah manusia paling hebat. Kalau bicara pasal tafsir, dialah paling hebat. Kalau bicara pasal hadis, dialah paling hebat. Tetapi kita lihat perkataan Ibn Katsir ketika menghuraikan ayat ini. Sesungguhnya yang paling takut dengan sebenarnya kepada Allah adalah para ulama yang mengenal dirinya, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana jika dia mengenali Allah yang maha agung lagi maha mengetahui, yang disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang dinamakan dengan nama-nama yang mulia, maka jika ilmu pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih sempurna dan ilmunya tentang Allah lebih banyak, maka rasa takut dia kepada Allah akan semakin tinggi dan semakin banyak. Jadi hari ini kita bersemangat belajar tentang hukum hakam, kita semangat belajar tentang apa nak buat sunnah-sunnah harian, bagus. Tapi jangan lupa fiqh yang paling besar. Kita dah sebut al-fiqhul akbar, fiqh yang paling besar, kefahaman yang paling agung, iaitu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara yang asas. Kenapa kita belajar sunnah Nabi SAW? Sebab kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita belajar tafsir, kita tadabbur Al-Quran? Sebab kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita belajar fiqh, belajar pasal hukum hakam, halal haram, sunat makruh? Sebab kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segala apa yang kita buat, yang akan menghukum di atas segala kejahatan kita. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dapat menguatkan rasa takut, merasa diri diawasi, mengagungkan harapan kepadanya, menambah iman seorang hamba yang akan membuahkan pelbagai jenis ibadah. Jadi itulah hasil bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan membuatkan kita semakin berharap kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Dan dia akan menyebabkan kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan yang ada kitab, kita masuk terus kepada muka surat 42. Sebab yang lain-lain tu mukadimah kitab ni dia ulang perkara yang kita dah sebut. Jadi kita terus masuk kepada muka surat 42. Kita baca sikit malam ni. Pengaruh nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan alam semesta. Apa yang nak diterangkan dalam bab ni? Iaitu semua benda yang kita lihat dekat muka bumi ni, segala ciptaan Allah daripada pokok, bahkan penciptaan diri kita sendiri, itu merupakan tanda-tanda, bukti-bukti kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kata penulis, sesungguhnya di antara hal utama dan yang bermanfaat yang dapat meninggikan darjat seorang hamba dan membantunya dalam mengenal Allah
dan mewujudkan cinta dan puji kepadanya adalah dengan merenung dan mentadabbur nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia di dalam penciptaan alam semesta. Selain itu, bahawasanya alam semesta ini, langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, gunung ganang, lautan, gerak dan diamnya makhluk, semua ini termasuk bahagian daripada pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Dia kata semuanya mengisyaratkan kepada nama-nama Allah dan hakikatnya. Apa yang berlaku di muka bumi ini, kita lihat manusia yang paling bijak, kita jangan lihat bijaknya dia, kita lihat siapa yang cipta dia, siapa yang jadikan dia manusia yang hebat. Kita lihat manusia yang dapat cipta pelbagai teknologi, dapat berkomunikasi dengan manusia yang jauh. Yang jauh kita tak nampak dia, kita nampak dia hebat. Kita kena kenal Allah yang maha hebat telah menjadikan manusia macam tu. Kita lihat seorang doktor yang mana dengan kemampuan dan ilmu yang Allah beri kepada dia, maka dia ada kemampuan untuk diagnose penyakit manusia, membantu untuk menyembuhkan manusia. Maka bila kita lihat doktor membantu menyembuhkan manusia, kita tidak menisbahkan sifat penyembuhan tu kepada doktor tersebut. Kita ingat kepada Allah Asy-Syafi, Allah yang maha penyembuh, Allah yang menjadikan doktor itu mampu untuk membantu orang-orang yang sakit, untuk memeriksa kesihatan mereka. Okey, jadi bila kita lihat alam sekitar ni, kita akan nampak sifat-sifat dan nama-nama Allah. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni, bagaimana nak kenal Allah. Pertama, dengan baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dengan kita mentadabbur alam ini. Kita kena sentiasa tengok alam sekeliling kita, tengok penciptaan tubuh badan kita. Kadang-kadang kita leka, kita hanya ingat Allah bila kita potong daging, tiba-tiba dekat daging ada kalimah Allah, baru nak ingat Allah SWT. Kita hanya ingat Allah bila nampak dekat langit, ada kalimah Allah SWT. Habis lama ni yang tiap hari kita tengok tu, kita tengok hujan turun, pelangi yang cantik, takkan nak tunggu sampai kat langit ada kalimah Allah betul-betul baru nak ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud chapter di tajuk ni, kesan sifat Allah kepada penciptaan makhluk. Misalnya kita percaya Allah Maha cantik. Bila kita lihat pelangi yang indah, yang cantik, kita ingat kepada Allah yang Maha indah. Itu maksud dia. Kita tengok haiwan yang sangat sayang kepada anaknya, haiwan buas yang makan manusia ganas, tapi dengan anak dia, dia jaga elok-elok, penuh rahmat, dia sayang anak dia. Kita ingat kepada Allah. Allah yang maha penyayang telah menjadikan haiwan yang ganas ini juga sayang kepada anak dia. Kalau kita lihat National Geographic kan, kadang ada haiwan tu yang secara adatnya dia makan haiwan lain, tapi dia boleh pula membesar dengan haiwan lain. Contoh, singa tiba dia jaga anak haiwan lain dan semisalnya. Siapa yang jadikan haiwan buas tu ada sifat rahmat? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita benar mentadabbur alam ni, kita nampak semua tu, kita akan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan bila kita tengok sesuatu, kita ingat Allah. Bukannya Allah ada dalam setiap makhluk tu. Itu fahaman yang sesat. Itulah yang terkandung dalam fahaman wahdatul wujud, bergabungnya Allah dan makhluk. Yang dimaksudkan dalam bila kita menjadi tauhid ni, kita tengok setiap benda, kita ingat kebesaran Allah. Allah yang cipta semua perkara ni. Kita tengok diri kita, Allah yang cipta diri kita. Sesiapa, kalau kita lihat muka surat 45, sesiapa yang merenung nama-nama dan sifat Allah dalam alam semesta, maka hal tersebut akan menunjukkan hamba itu kepada iman tentang kesempurnaan Rabbi Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji. Jadi kita semua kena usaha, selain daripada kita banyak membaca Al-Quran, kita kena pastikan juga diri kita ni, bila kita tengok alam sekitar, kita tengok makhluk-makhluk, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat muka surat 46, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka mintalah, berdoalah dengan
nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah tadi. Kata penulis, perkataan doa di dalam ayat ini merangkumi doa permintaan dan doa ibadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk mengenali dirinya dengan melalui nama dan sifat-sifatnya, untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Kenapa kita disuruh untuk kenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Untuk tahu tentang nama dan sifat Allah? Antaranya agar kita puji Allah. Macam mana kita puji Allah selain daripada kita ucap Alhamdulillah, dengan kita menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta beribadah kepadanya sesuai dengan nama-nama dan sifat tersebut. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama Allah tersebut? Paling mudah kita faham bila kita percaya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka kita akan jaga tingkah laku kita, tutur kata kita. Walau tak ada orang lain yang dengar apa yang kita sebutkan, tetapi kita tahu Allah mendengar. Walau kita berada di tempat yang tersembunyi, kita tahu Allah Maha melihat. Walau tidak ada siapa tahu apa yang kita lakukan, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang, kita akan masuk bab yang seterusnya dalam muka surat 48, pengaruh nama-nama Allah dalam kita beribadah, dalam peribadatan. Ya tuan-tuan, buku ni tebal, tapi saya memang tak akan baca ke semua chapter tersebut lah, sebab banyak ulangan. Jadi kita tak nak banyak mengulang, nanti kita pun bosan, saya pun bosan, tuan-tuan pun bosan setiap minggu kan, dengan benda yang sama pula. Ya, Alhamdulillah saya dah study tadi bab ni, jadi saya skip bab-bab tersebut. Jadi insyaAllah sebelum kita bersurai, kalau ada sebarang persoalan daripada muslimin atau muslimah, tuan-tuan, ada 1-2 soalan ke sebelum kita solat isyak? Yang muslimin ada soalan? Ke tak setuju ke? Tak ada masalah, kita memberi kebebasan bersuara di sini. Yang muslimah ada soalan? Jangan risau, panjang sangat mukadimah. Minggu depan last mukadimah tentang fiqh al-asma' al-husna. Lepas tu kita akan masuk topik yang lain. Jadi kalau ada soalan, okey. Okey. Okey, rukun iman, rukun Islam dengan Asmaul Husna ni, apa kaitan dia? Betul, masya-Allah, bagus. Ni macam kita nak tanya soalan ni. Rukun iman berapa perkara? Berapa? 6. Confirm? Betul, 6 kan? Hadis Jibril. Jadi, memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ia merangkumi rukun iman yang pertama. An tu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana cara kita beriman kepada Allah? Dengan cara kita meyakini tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Macam mana kita nak tahu tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah? Dengan cara kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia ada kaitan dengan rukun iman yang pertama. Dan dia ada kaitan dengan rukun Islam. Sebab bila kita sebut iman dan Islam dibezakan. Iman benda dalam hati, Islam ialah perkara yang praktikal. Sebab tu dalam rukun Islam apa? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi. Kenapa disebutkan bersaksi? Sebab bersaksi tu, syahadah tu perlu diucapkan. Jadi syahadah tu amali. Maksudnya kena beriman dalam hati tentang Allah dan kena diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apabila seseorang dia ada keimanan kepada Allah yang sempurna, semakin dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semakin mudahlah untuk dia menunaikan rukun-rukun Islam, kewajipan yang ada dalam rukun Islam dan kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi semua ni berkait. Bila seseorang tu ada iman, mudah untuk dia tunaikan perkara-perkara yang amali yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan. Dan semakin dia kenal Allah, dia akan sampai ke peringkat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Apa tu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah kau nampak Allah. Dan seandainya kau tak dapat rasa kau melihat Allah, ingatlah Allah melihat kau.
Jadi semua tu bergantung sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah faham kepentingan ni, kita usaha untuk faham nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.